Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha doktor, tuan-tuan, puan-puan serta siswa pendidik IPG. Pertamanya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita berpeluang untuk bersemuka walaupun secara maya di atas talian, tapi itu semua insya-Allah tidak menghalang untuk kita terus berinteraksi, bertanya khabar serta berkongsi ilmu. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Azhar bin Hashim, di mana saya diamanahkan untuk mengetuai Jabatan Kecemerlangan Akademik bersama dengan beberapa orang rakan di jabatan tersebut. Dan pada hari ini, talk yang saya nak sampaikan adalah berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum dan juga pengajian 3 semester. Sebelum saya pergi lebih lanjut berkaitan pelaksanaan kurikulum dan juga pengajian 3 semester, jadi elok jika saya perkenalkan sedikit berkaitan dengan Jabatan Kecemerlangan Akademik. Di mana Jabatan Kecemerlangan Akademik ini sebenarnya baru saja, dia mula dikuatkuasakan pada November 2018. Pada ketika itu, Setiausaha Akademik ataupun SUA diminta untuk menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik. Jadi bermula daripada November 2018 sehinggalah sekarang, baru masuk Disember 2021. Jadi sekitar dalam 3 tahun. Jadi di bawah Jabatan Kecemerlangan Akademik ini sebenarnya ada beberapa unit yang menjadi tonggak bagaimana jabatan ini bergerak untuk melaksanakan kurikulum di kampus. Contohnya seperti unit pengurusan akademik, unit penambahbaikan berterusan akademik, unit program pengajian akademik dan unit pembelajaran digital. Ini antara unit-unit yang menjadi tulang belakang kepada Jabatan Kecemerlangan Akademik untuk menggerakkan pelaksanaan kurikulum di kampus. Okey, berbalik kepada topik yang ingin saya bawa iaitu berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum dan pengajian 3 semester. Jadi saya akan pergi yang pertama dahulu iaitu pelaksanaan kurikulum. Cerita tentang pelaksanaan kurikulum ni sebenarnya sebelum kita mula start mengajar, apa yang penting adalah kita punya kalender akademik. Kalender di mana-mana sajalah, jika di institut pengajian tinggi, malah di sekolah sekalipun dia mesti ada kalender dahulu. Jadi kita akan bergerak berdasarkan kepada kalender. Daripada kalender itulah kita akan merancang, menyusun strategi aktiviti dan sebagainya sehingga selesai. Jadi kalender akademik ni lazimnya pihak pengurusan tertinggi di FPGM dia akan hantar kepada kampus melalui pengarah dalam bentuk draft. Biasanya mereka akan hantar dalam bulan September dalam bentuk draft kalender akademik. Kemudian bila pengarah terima, seperti biasa, Tuan Pengarah akan minitkan kepada Timbalan Pengarah dan Timbalan Pengarah akan panjangkan biasanya kepada Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik. Jadi apa yang kami buat ialah di Jabatan Kecemerlangan Akademik kita akan keluarkan, kita akan meneliti draft kalender akademik ini. Sebab kita kali pertama bulan September tu kita akan terima dalam bentuk draft. Jadi tujuan dia ialah pihak pengurusan tertinggi FPGM diminta kita buat semakan, diminta kita buat cadangan, penambahbaikan dan sebagainya. Dan jika ada penambahbaikan dan ada cadangan, kita akan memberi maklum balas draft kalender akademik itu kepada pihak urus setia di FPGM. Daripada situ pihak urus setia FPGM dia akan murnikan, dia akan buat penambahbaikan, jika perlu dia akan murnikan balik, kemudian sebelum diluluskan di peringkat pengurusan tertinggi. Apabila dokumen akademik ini sudah lengkap dan sempurna dan diluluskan, dia jadilah satu dokumen rasmi IPG, dan pada ketika itu dia akan hantar sekali lagi ke kampus melalui pengarah, dan pengarah akan minitkan kepada Timbalan Pengarah akan minitkan kepada Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik. Itu adalah
kalender akademik yang rasmi, yang dalam keadaan bentuk yang bukan draft lah. Kemudian apa yang Jabatan Kecemerlangan Akademik buat ialah kita perlu panjangkan kepada semua jabatan-jabatan dan juga unit. Jadi biasanya kita akan terus memanjangkan kalender akademik rasmi itu dengan berserta dengan memo supaya pihak jabatan dan juga unit dia dapat buat perancangan, menyusun atur strategi, menyusun atur aktiviti mereka untuk dilaksanakan pada tahun yang berikutnya. Sebab kalender akademik ini memang menunjukkan kalender akademik pada tahun yang berikutnya. Okey, apabila kita telah edarkan, di situlah akan bermulanya pelaksanaan kurikulum. Di mana Jabatan Kecemerlangan Akademik kemudian dia akan mengeluarkan memo lagi, dia akan menawarkan kursus-kursus yang siswa pendidik yang pelajar perlu ambil pada semester akan datang. Berdasarkan kepada tawaran-tawaran kursus itu, nanti pihak jabatan dia akan menyenaraikanlah pensyarah yang mana satu akan mengajar sekian-sekian kursus, pensyarah yang mana satu mengajar sekian-sekian kursus, pensyarah mana satu yang akan menjadi penyelaras. Jadi pihak jabatan dia akan menyenaraikan pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus-kursus tertentu mengikut kelayakan dia lah. Daripada situ, apabila dah lengkap, pihak jabatan akan kembalikan balik senarai pensyarah dan juga kursus-kursus yang mereka akan ajar kepada Jabatan Kecemerlangan Akademik. Jadi daripada situ, Jabatan Kecemerlangan Akademik akan membuat satu bengkel, dipanggil BPK, Bengkel Pengurusan Akademik. Jadi dalam bengkel itu, dalam BPK itu, kita akan membentangkan beberapa perkara yang penting seperti kursus-kursus yang ditawarkan berkaitan dengan jadual waktu, berkaitan dengan kerja khusus, berkaitan dengan merangkai dan sebagainya. Jadi biasanya kita laksanakan BPK itu dalam tempoh 2 minggu. BPK itu dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu dan perancangan pelaksanaan kurikulum itu juga sekurang-kurangnya mesti dilaksanakan 2 minggu sebelum interaksi pertama bermula. Lazimnya kita akan buat lebih awal, 3 minggu sebelum interaksi bermula. Kita akan buat lebih awal supaya senang. Dalam BPK itu, Minggu Pengurusan Akademik itu, pihak jabatan akan membuat perancangan seperti membuat rancangan semester, rancangan mingguan, draft kerja khusus, soalan, rubrik dan sebagainya lah, merangkai. Jadi di situ bila dah lengkap, mereka akan membentangkannya, penyelaras dan pensyarah akan membentangkannya dalam bengkel bersama dengan ahli-ahli jabatan dan ketua jabatan. Jadi apabila telah lengkap semua tu, barulah satu laporan dihantar kepada Jabatan Kecemerlangan Akademik, dan tak lama lepas tu jika interaksi dah bermula, jadi kuliah juga akan bermula lah. Di mana apabila kuliah bermula saja, pensyarah biasanya pensyarah diwajibkan untuk memberi taklimat, khususnya berkaitan taklimat kursus dan juga taklimat kerja khusus kepada para pelajar mereka. Jadi taklimat ini perlu disampaikan supaya pelajar atau siswa pendidik ni tahu kursus apa yang diajar, apa yang dia nak belajar dan sebagainya lah. Bila pensyarah dah terangkan berkaitan dengan kursus yang mereka akan ambil pada semester itu, kemudian pelajar diminta untuk mengisi entrance survey. Entrance survey ni dia akan isi berkaitan dengan kursus itulah sebelum dia belajar. Jadi entrance survey ni biasanya dia akan ada skala lah, skala 1, 2, 3, 4, 5, dia ada skor dia. Dan dalam skor ni secara logiknya skornya mestilah rendah. Mestilah rendah 1, 2. Sebab apa rendah? Sebab pelajar belum belajar lagi tentang kursus itu. Jadi bila dia belum belajar lagi tentang kursus itu, dia tidak bolehlah menilai kursus itu seolah-olah
dia dah faham, seolah-olah dia dah tahu bila dia bagi skala 3 atau 4, apatah lagi memberi skala 5, jadi seolah-olah belum belajar lagi dia dah tahu. Jadi secara logik ni dia macam tak berapa tepat lah. Ibarat macam di sekolah lah, saya bagi contoh. Kalau di sekolah, seorang guru, contohnya guru fizik masuk kelas. Okey, seorang guru fizik masuk kelas, dia akan beritahu pelajar dia, okey, subjek fizik ni kita akan belajar tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3, tajuk 4 sampai 10. Okey, cikgu tu kata kita ada 10 yang kita akan belajar tajuk-tajuk ini dalam subjek fizik. Lepas tu dia minta pelajar dia membuat penilaian tentang knowledge, tentang pengetahuan terhadap fizik. Jadi kalau dia bagi skala 1 hingga 5, jadi tidak bolehlah tiba-tiba letak 4, 3 atau 5 sebab tak belajar lagi. Jadi kalau letak 4 atau 5, skala itu baik, skala yang baik, yang tinggi, seolah-olah dia dah tahu dah. Belum belajar lagi, dia dah tahu dah semua topik-topik dalam fizik itu. Jadi dia tak berapa tepat. Jadi biasanya entrance survey ni skalanya adalah rendah, 1 ataupun 2 saja. Sebab pembelajaran belum berlaku lagi. Jadi pensyarah dia hanya menjelaskan saja. Okey, apabila proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam tempoh 1 semester, nanti saya terangkan dari segi tempoh semester itu. Sekarang ini saya cuma nak terangkan proses bagaimana pelaksanaan kurikulum. Jadi apabila PDP itu berjalan di bilik-bilik kuliah, di bilik-bilik tutorial, ketua-ketua jabatan akan mengambil sedikit kesempatan untuk membuat pemantauan. Untuk buat pemantauan terhadap pengajaran pensyarah. Atas ini penilaian yang dibuat oleh ketua jabatan ataupun wakil-wakil pensyarah yang lebih senior dan lebih kanan untuk menilai pengajaran pensyarah. Itu okey. Apabila proses pengajaran itu terus sehingga berjalan sehinggalah hujung semester. Jadi hujung semester ni dia akan pelajar diminta untuk mengisi exit survey dan juga mentadbir IPPK, mengisi item IPPK. Apa itu exit survey? Exit survey ni adalah yang kalau tadi kita menilai skala entrance survey sebelum kita belajar. Exit survey ni adalah kita membuat penilaian, memberi skala selepas kita belajar. Jadi kalau masa entrance survey tu skala kita 1 atau 2, lepas tu kita dah beri banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak kemahiran dah disampaikan. Jadi masa exit survey tu logiknya mestilah 4 ataupun 5. Jadi barulah nampak peningkatan ilmu, barulah nampak seolah-olah memang kita dah sungguh-sungguh belajar. Tapi kalau masuk entrance survey 3, exit survey 3, seolah-olah macam kita tak belajar langsung. Ataupun entrance survey 3, exit survey 4. Jadi terlalu sedikit proses pengajaran dan pembelajaran yang kita terima tu, terlalu sedikit. Nampak seolah-olah macam tak belajar ke. Lebih kurang macam tu. Okey, kemudian di hujung tu bila kita dah isi entrance survey, proses pengajaran pembelajaran berjalan, ketua jabatan membuat pemantauan dan kita pelajar dah isi exit survey, kemudian ada menilai IPPK. Apa itu penilaian IPPK? Ialah para pelajar ataupun siswa pendidik dia beri peluang untuk menilai pengajaran pensyarah dalam kelas, dalam bilik kuliah dia. Jadi pelajar akan menilai secara online bebas tanpa dipengaruhi oleh pensyarah itu ataupun tanpa dipengaruhi oleh mana-mana elemen luar. Jadi pelajar tu dia boleh menilai PDP pensyarah secara bebas atas talian dan benda ni dia sulit. Jadi pensyarah pun tak tahu pelajar ni nilai berapa, pelajar ni nilai berapa. Jadi lepas tu akan di akhir sekali pensyarah akan dapatlah min dia, markah dia, penilaian pelajar tu. Cuma pelajar diingatkan menilailah pensyarah dengan jujur, nilailah pensyarah dengan profesional. Jangan kerana pernah ditegur, jangan kerana pernah dimarah, jangan kerana pernah diminta mengulang membuat semula kerja khusus, maka dia rasa marah, jadi dia menilai pensyarah dengan skala yang rendah. Jadi ini sebenarnya tidak profesional. Jadi kita kena jujur dengan penilaian kita.
Sebab apa? Sebab teguran itu sebenarnya untuk kita perbaiki diri kita. Jika kita tidak ditegur langsung atas kesilapan dan kesalahan dia, itu sebenarnya satu yang malang bagi kita. Bila kita buat salah tetapi kita tidak ditegur, sebenarnya itu sesuatu yang sangat buruk dan malang bagi kita. Okey, kemudian saya nak sambung lagi berkaitan dengan laporan IPPK dan laporan IPPK tadi dan juga laporan pemantauan pensyarah, semua sekali itu akan dibentangkan di dalam satu mesyuarat, akan dianalisis dan semua sekali analisis CDL CCQI ini akan dilihat, dibentangkan dalam mesyuarat dan juga akan dilaporkan kepada IPG Tier 1 dan juga kepada pihak pengurusan tinggi IPGM. Jadi ini adalah sekali lalu bagaimana pelaksanaan kurikulum di kampus IPG itu berjalan. Secara detailnya, secara telitinya mungkin kita kena lihat perjalanan yang daripada awal hingga akhir lah. Tapi ini saya nyatakan secara sepintas lalu supaya kita mendapat gambaran yang jelas bagaimana pelaksanaan kurikulum itu berjalan. Okey, ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, saya ada dua perkara lah. Yang satu lagi ialah berkaitan dengan pengajian 3 semester. Pengajian 3 semester ini benda baru. Dia agak menarik sedikit tentang pelaksanaan kurikulum ni. Sebelum ni pun dah berjalan dalam track yang sama juga. Tetapi PTS ataupun pengajian 3 semester ni adalah benda yang baru. Jadi mari kita sama-sama lihat bagaimana PTS ini dilaksanakan berbanding yang sebelum ini adalah 2 semester setahun. Okey. Kita lihat slide ni. Saya akan tunjukkanlah semua sekali, senang. Okey. Jika kita lihat di sini, khususnya di IPG Kampus Media dan Teknik, kita ada 3 program. Program PPSMP ataupun persediaan. Kemudian program PISMP ni adalah program ijazah penuh. Dan juga PDPP ni adalah program diploma pasca pendidikan. Jadi ada 3. PPSMP, PSMP dan juga PDPP. PPSMP yang saya akan nyatakan tadi persediaan lah. Ibarat macam masuk matrik, masuk perayu, lebih kurang macam itulah. Tetapi di IPG dia ada program persediaan ijazah sarjana muda. Okey. Tempoh PPSMP ni dia setahun. Tempoh dia setahun. Sama ada dia 2 semester ataupun 3 semester, dia berjalan setahun juga. Begitu juga program yang kedua, selepas dia habis setahun, dia akan sambung lagi selama 4 tahun. Dipanggil PISMP. Jadi 1 tambah 4, 5 tahun. Jadi pelajar atau siswa pendidik di IPG, dia akan selesai A to Z pengajian dia selama 5 tahun. Barulah dia akan grad dan barulah dia akan menjadi seorang guru di sekolah. Bagi PDPP, program diploma, pasca siswaza ni dia setahun juga. Dia setahun. Di setahun di IPG. Dan dia berjalan dalam tempoh 3 semester. Nanti kita lihatlah dari segi semester dia. Dan untuk pengetahuan, pengajian 3 semester ni ataupun PTS ni dimula pada Jun 2021. Jadi dia masih terlalu awal, dalam sekitar 6 bulan baru bermula. Okey, kita terus. Kita lihat analisis perbandingan. Analisis perbandingan, saya ambil satu contoh lah, PISMP. Sebelum Jun 2021, dia terdapat 2 semester je dalam masa 1 tahun. 1 tahun 2 semester. Jadi sekitar 6 bulan lah lebih kurang. Berbanding mulai Jun 2021 baru-baru ni terdapat 3 semester pengajian dalam setahun. Jadi kita lihat tempoh dia sama setahun. Jadi jangan kita rasa, oi, dah 3 semester dah lagi lambat lah keluar. Tidak. Jadi dari segi tempohnya adalah tetap sama setahun. Kemudian jika dahulu sebelum Jun 2021 dia tamat PSMP tu,
adalah 8 semester. 8 semester tamat untuk 4 tahun. Tetapi mulai Jun 2021, daripada 8 semester, dia dah berubah kepada 12 semester. Jadi ada pertambahan 4 semester tu. Jadi ingat, seperti mana yang saya nyatakan tadi, walaupun pertambahan semester itu, tetapi tempoh pengajian itu tetap sama 4 tahun. Jadi tidak ada sembarang lanjutan tempoh. Kemudian jika kita lihat yang bawah tu, tabel yang bawah tu, PPSMP itu setahun dan dia ada 2 sem panjang, 2 semester panjang dan 1 semester pendek. Serupa juga dengan program PSMP ataupun program ijazah penuh, dia ada 4 tahun dan 4 tahun tu juga dia ada terdiri daripada 2 jenis semester, iaitu semester panjang dan juga semester pendek. Apa semester panjang, apa semester pendek tu? Okey, kita lihat tabel yang atas sebelah kanan. Okey, satu semester panjang dia ada sekitar 17 minggu. Ini saya ambil contoh PSMP, satu semester panjang ada 17 minggu. Jadi bukanlah 17 minggu ni kita kuliah selama 17 minggu, tidak. Jadi 17 minggu ni hanya 14 minggu saja yang kuliah, interaksi. 14 minggu saja. Kemudian ada 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu study leave ataupun minggu ulang kaji. Jadi 14 tambah 2 tambah 1 jadi 17. Jadi semester panjang ada 17 minggu. Sementara itu semester pendek ada 9 minggu. Dan 9 minggu tu pun bukan minggu kuliah. Jadi yang minggu kuliahnya ada 8 minggu saja. Jadi baki 1 minggu itulah adalah minggu ulang kaji di plus dengan minggu peperiksaan. Jadi kenapa 1 minggu saja? Sebabnya ialah semester pendek tidak banyak paper, tidak banyak kursus ditawarkan. Dan kebanyakan kursus-kursus yang ditawarkan dalam semester pendek adalah kursus-kursus yang pentaksirannya dalam bentuk kerja kursus penuh. Kecuali mungkin ada beberapa paper, beberapa kursus yang pentaksirannya ada peperiksaan akhir. Jadi secara umumnya adalah keseluruhannya, kebanyakannya adalah kerja kursus lah. Okey, ini berkaitan dengan analisis sikit pembandingan antara sebelum Jun 2021 dan mulai Jun 2021. Okey, kita akan lihat lagi slide yang seterusnya. Sistem pengajian 3 semester, PPSMP, PSMP dan PDPP. Jika lihat dekat situ, tadi saya dah nyatakan dah, kita ada 2 jenis sistem semester, iaitu panjang dan pendek. Dalam bahasa mudah dia, kita boleh sebut semester panjang, semester pendek lah. Jika kita lihat tu, semester 1 tu, jika dia mula Jun hingga Oktober, ada 17 minggu, dan itu kita anggap dia, kita panggil dia semester panjang. Jadi 17 minggu, kemudian ada 14 minggu kuliah, 1 minggu ulang gaji dan 2 minggu peperiksaan. Itu seperti slide sebelum inilah. Jadi semester 1 tu kalau semester panjang ada sekitar 17 minggu. Dan kalau kita lihat bagi yang PDPP tu, dia ada Jun, September. Jun, September, dia 14 minggu. Dia berbeza sikit lah. Program PDPP ni berbeza sikit dengan program PPSMP dan PSMP. Sebab PDPP ni adalah KDC. Dia adalah dilaksanakan di dalam cuti. Kita lihat semester yang kedua. Semester kedua tu, dia akan bermula November, Disember. Ini yang dipanggil semester pendek. November, Disember ataupun sekitar awal Januari lah. Tetapi dalam kalender menyebut November, Disember. Dan mungkin juga akan termasuk 1 minggu dalam Januari lah, lebih kurang macam tu. Dan itu adalah semester pendek. Semester pendek ni kuliah ni 8 minggu. Kuliah 8 minggu dan minggu ulang kaji dan juga peperiksaan hanya 1 minggu saja. Itu dalam semester pendek. Kemudian bagi PDPP tu dia sama juga. Sama juga Oktober, Januari dia ada 14 minggu, dia sama juga. Tempoh dia sama.
Kemudian kita masuk ke semester yang ketiga. Kita akan bermula balik Januari. Januari sehingga Mei ada 17 minggu dan kita akan masuk semester panjang semula. Jadi semester 3 dengan semester 1 tu sama. Jadi kalau kita lihat panjang, semester pendek, semester panjang, jadi dia akan lengkap kitaran untuk 1 tahun. Itulah maksud setahun ada 3 semester. 2 semester panjang, 1 semester pendek. Jadi setahun itu jangan kita faham Januari, Disember setahun. Itu betul. Januari, Disember memang setahun. Tetapi Jun, Mei juga adalah setahun. Sebab setahun itu kita nilai dari segi bilangan bulan, iaitu 12 bulan. Tak kira dia bermula daripada bulan berapa, yang penting cukup 12 bulan, itulah setahun. Jadi inilah semester pengajian 3 semester di IPG, 2 semester panjang dan 1 semester pendek. Bagi PDPP, bilangan minggunya adalah sama saja. Okey, kita terus lagi. Kita lihat sedikit dari segi asas pengiraan kredit. Sistem yang 2 panjang 1 pendek ni. Secara umumnya, pelajar maksimum akan mengambil 50 kredit dalam sistem dalam 1 tahun. Dia akan ambil 50 kredit dalam 1 tahun, itu maksimum. Itu yang normalnya begitu. Namun begitu, jika kita lihat sistem di IPG ni, kita lihat dalam semester panjang tu, kita yang 17 minggu tu, kita hanya benarkan maksimum 20 kredit saja. Maksimum 20 kredit bagi semester panjang. Bagi semester pendek, maksimum 10 kredit. Dan semester panjang satu lagi, maksimum 20 kredit. Jadi 20, 10, 20, jadi 50 kredit maksimum. Ini adalah had maksimum. Jadi siswa pendidik jangan keliru. Bukan bermaknanya semester panjang mesti 20 kredit, semester pendek mesti 10 kredit. Tidak. Ini adalah maksimumnya. Lazimnya jika kita lihat struktur, ada yang 18 kredit, ada yang 17 kredit, bergantung kepada bilangan kursus. Yang penting dia tidak lebih 50 kredit setahun. Di mana sebelum ni jika kita lihat pada tabel tu yang sebelah kanan tu, satu semester sehingga 20 hingga 25 kredit. Jadi benda ini sangat, bilangan kredit yang banyak ni sebenarnya dia membebankan pelajar. Jadi sebab itu daripada 1 tahun 2 semester diubah menjadikan 1 tahun 3 semester supaya setiap semester itu pelajar tidak dibebankan dengan terlalu banyak kredit. Dan 7 minggu adalah had minimum bagi semester pendek. Ini bilangan minimum bagi semester pendek lah. Tapi kalau di IPG ni kita adalah 9 minggu. 9 minggu itu pun termasuk ulang kaji dan juga peperiksaan. Di mana kuliahnya hanya 8 minggu saja bagi semester pendek. Jadi ini sedikit gambaran berkaitan dengan sistem pengajian 3 semester. Jadi kita lihat lagi ada lagi info. Okey, bagi slide yang seterusnya, kita lihat rumusan semester. Dalam tabel ini, semester 1 tu, jika PPSMP dan PSMP, lazimnya dia ada masuk Jun, ada Oktober. Dia masuk Jun, Oktober, 17 minggu. Bagi PDPP, Jun, September. Jadi ada 14 minggu. Dalam semester yang kedua, bagi PPSMP atau PSMP, November, Disember, ini semester pendek. Tapi bagi PDPP, Oktober, Januari, 14 minggu. Jadi PDPP ni disama saja semester minggu dia. Dan semester yang ketiga, dia akan bermula daripada Januari sehingga Mei, patah balik jadi 17 minggu. Jadi kita lihat di sini, bagi semester 1, dia akan mula Jun. Semester 2 dia akan mula balik November dan semester 3 dia akan balik Januari. Itu bagi PPSMP dan PSMP. Manakala bagi PDPP, semester 1 dia bermula Jun, kemudian semester 2 Oktober,
dan juga semester 3 adalah Februari. Ya. Okey. Dari segi penetapan ambilan bagi program ini. Bagi program PDPP, biasanya kita ada dua ambilan. Ambilan yang pertama bulan Jun dan ambilan yang kedua Oktober. Biasanya ambilan pertama Jun ni bilangan pelajar dia ramailah berbanding dengan ambilan kedua Oktober ni biasanya bilangan pelajarnya lebih sedikit. Bagi PPSMP dan PSMP, dia hanya satu ambilan saja setahun, iaitu ambilan pada bulan Jun. Jadi walaupun mungkin ada kes-kes tertentu, pelajar mungkin masuk September, contohnya baru-baru ni masuk bulan September 2021 bagi PPSMP. Itu special case disebabkan seperti mana yang kita ketahui sejak COVID-19 kan. Jadi ada sedikit pergerakan ambilan sedikit pergerakan dari segi ambilan kemasukan pelajar itu daripada Jun kepada September. Tetapi kita panggil dia juga ambilan Jun. Okey, itu dari segi penetapan ambilan. Jadi PDPP ada dua kali dan PSMP serta PPSMP adalah ambilan tu sekali saja. Jadi ini saja yang ingin saya kongsikan berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum dan juga pengajian 3 semester. Jadi diharap sedikit sebanyak berkaitan bagaimana pelaksanaan kurikulum ini dilaksanakan di IPG dan juga penerangan ringkas berkaitan dengan pengajian 3 semester kepada siswa pendidik. Jadi kadang-kadang ada juga pelajar dan juga pensyarah dia tanya saya, macam mana nak sebut pelajar ni semester berapa, pelajar ni semester berapa, kita nak kenal pasti. Jadi cuma apa yang saya biasa amalkan ialah kita sebut tahun dulu. Ini mungkin setengah orang di lain lah, sebab benda ni benda baru. Jadi kalau saya sebut tahun dululah. Jadi saya sebut tahun 1 semester 1. Tahun 1 semester 2, tahun 1 semester 3. Jadi setahun ada 3 semester. Kemudian dia naik lagi tahun 2 semester 1. Tahun 2 semester 2, tahun 2 semester 3. Selesai 2 tahun. Kemudian tahun berikutnya tahun 3 semester 1, tahun 3 semester 2, tahun 3 semester 3. Selesai 3 tahun. Dan tahun akhir ialah tahun yang keempat. Jadi tahun 4 semester 1, tahun 4 semester 2, tahun 4 semester 3. Jadi begitulah cara kita nak sebut kita nak sebut kumpulan-kumpulan pelajar ini nak mudah tahun berapa, semester berapa. Jadi kadang-kadang memang tak dinafikan berlaku kekeliruan sebab dulu kita sebut SEM 2, SEM 3, SEM 4, SEM 5. Tetapi bila setahun daripada 8 semester sudah menjadi setahun 12 semester, itu yang menyebabkan sedikit kekeliruan. Jadi nak mudah saya menggunakan kaedah sebut tahun dulu, barulah kita sebut semester. Jadi inilah sedikit penerangan dan untuk saya pada hari ini berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum dan juga pengajian 3 semester. Dan saya harap sedikit dapat memberi penerangan penjelasan kepada rakan pensyarah, kepada audiens di luar dan khususnya kepada siswa pendidik semua bagaimana pelaksanaan kurikulum itu berjalan dan juga pengajian 3 semester itu. Jadi itu saja daripada saya. Jika salah silap, saya mohon ampun dan maaf, tersasul, tersalah, terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.